Dengan 3D printer, saya boleh buat barang praktikal macam tempat simpan tool macam ni. Tapi proses design tu macam mana? Nak tahu? Untuk video ni, saya akan buat tempat simpan tools yang saya baru dapat daripada Total ni. Saya akan unbox dulu untuk dapatkan semua ukuran dia dan saya akan 3D print menggunakan FL Sun V400 yang baru saya dapat ni. Untuk software pula, saya akan gunakan Shape 3D sebab dia ada dekat iPad. Kalau korang pakai software lain pun, konsep dia lebih kurang. Dia akan ada stage yang ada 3 paksi, akan ada menu, ada toolbox. Contoh ni ada modeling, ada visualization. Kat sini saya boleh tengok list item saya boleh buat carian search, saya boleh sketch untuk lukis. Sini saya boleh masukkan file atau gambar, saya boleh transform dan saya boleh manipulasi saya punya objek 3D. Alright. First saya dah buat cube dulu. Saya nak tengok 3D printer saya ni reliable ke tidak. Untuk buat cube saya akan lukis segi empat sama dulu sebab segi empat sama bila jadi 3 dimensi akan jadi cube kan. Saya akan gunakan ukuran 20mm x 20mm. Ini cube pertama saya. Yang kedua saya nak besar sikit. 40 x 40. Saya boleh ubah suai dia punya ukuran. Tekan kat nombor, masukkan 40. Bentuk 2 dimensi kita dah dapat. Kita jadikan dia 3 dimensi dengan menarik satu surface dia, permukaan. Nampak ni, saya tarik, saya dah dapatkan dalam 20mm juga jadi cube. Semua sisi adalah 20mm. Yang ini tadi 40 kan? Saya tarik sampai 40 juga. Okey. Untuk 3D print, saya hantar dekat komputer saya dan gunakan software slicer. Ini slicer yang saya gunakan adalah Ultimaker Cura. Saya import file 3D tadi dan saya letak dekat print area. Kemudian saya tekan slice dan simpan dalam saya punya pendrive. Cucuk pula pendrive dekat 3D printer dan saya boleh print. 3D printer yang latest sekarang ni mostly dah laju dia punya print tu. Jadi bila laju ni dia kuranglah stringing. Dan dia punya result pun macam ni kan. Not bad, cantik je dia print. Lepas print cube ni kita ukur. Tengok sama tak ukuran dia. Untuk ini patutnya 20 tapi ada 0.3mm error. Sekejap sisi pula, ni 0.25 error. Satu lagi 0.16mm dia punya error. Untuk cube yang besar 40mm ni pula, dia punya error dia okay, 0.2. Ini ngam-ngam. Ini bermaksud bila saya 3D print barang dekat 3D printer ni, yang paksi Z ni akan dapat error dalam 0.2. Yang XY ni susah sikit sebab dia pakai Delta punya style 3D printer. Tapi saya dapat lebih kurang 0.1 hingga ke 0.3mm error dia. Ralat ataupun error dalam 0.1 hingga ke 0.3mm ni kira okey lah, acceptable bagi saya. Kalau error tu besar lagi, contohnya 1 ke 3mm. Contohlah kita dapat 3mm dia punya error. Itu efek banyak tu. Itu kena calibrate balik kita punya 3D printer. Contoh ini 40mm kan. Kita dah design 40mm, ukur dapat 43. Oish, lagi tu. Ataupun dapat 37mm. Lagi. Kadang terkecil sangat, kadang terbesar sangat. Tak boleh. Kena calibrate semula. Okey, dekat sini saya ada spanner hex saya dan screwdriver. Saya nak buat holder untuk benda-benda ni. Jadi, step pertama saya perlu dapatkan ukuran. Contoh, batang screwdriver ni diameter dia dalam 6.96. Kira ambil 7 lah, besar sikit. Saya nak susun satu baris ada 3 dan satu lagi baris bawah tu ada 2. So, saya buat bulatan satu dulu bersaiz 7mm. Okey, ni bulat saya centerkan dulu. Saya nak duplicate bulat ni banyak-banyak. Saya gunakan pattern punya function. Saya tarik. Nampak tu saya ada 3 kan. Saya nak tahu pula jarak yang sesuai untuk setiap screwdriver ni. Kalau saya rapatkan jarak antara titik tengah screwdriver ni dalam 40mm. Tapi kalau rapat sangat dia berlaga tak best. Kita bagi jarak sikit. Dalam 46mm lebih kurang. Masukkan value 46. Dia dah ada jarak 46mm. Untuk 2 lagi screwdriver saya dapatkan ukuran yang sama macam tadi. Kemudian duplicate dan saya centerkan. Tarik dari tengah sana, pilih 2 ni. Pilih move ataupun rotate. Duduk tengah. Cantik, dah center. Ini baru 2 dimensi. Untuk jadikan 3D, pilih surface yang kita nak tu. Satu lagi last. Dan kita tarik je macam tadi. Okey, tarik. Berapa panjang ukuran dia? Saya tengok. Screwdriver yang paling panjang ni dalam 101. Tulis 102 lah. Ini adalah batang-batang screwdriver yang sudah disusun. Saya buat benda yang sama untuk saya punya spanner hex. Dah dapat. Saya akan pergi ke item ni nak tengok list semua ni kan. Saya akan select dan saya jadikan dalam satu folder. Groupkan dia. Baru senang nak manage. Yang screwdriver pun group juga. Saya ada 2 group sekarang.
Tengok daripada sisi kanan, saya nak samakan dia punya ketinggian. Lepas tu saya nak pusing sikit bagi angle, tak nak masuk straight. Saya nak bagi masuk dalam 15 darjah. Sekarang saya nak buat base holder dia pula. Saya akan lukis segi 4 daripada top view. Lepas tu saya akan pilih layer sketch ni dan isolate untuk tarik dia ke atas, jaga 3 dimensi kan. Saya offkan isolation tu, tarik bawah. Ni dia. Tapi ni semua objek yang terasing lagi tau. Kita nak dapatkan ukuran yang penting je dulu. Macam kayu ni. Sebab saya akan selitkan dia kat kayu kan. Saya dapatkan dia punya kelebaran dan ketebalan kayu ni. Kayu ni akan selit dekat sini. Dia punya tadi lebar dia dalam 90.4 mm. Ini tebal 40.1 lah, bagi lebih sikit. Okay, nice. Bagi center, saya akan selit kat ujung sana tau. Rujuk center dia. Kemudian saya boleh buang benda ni. Ya, cara buang dia, pilih surface, tarik je. Kalau ada solid bawah tu, dia akan buang solid tu. Bucu-bucu ni kita boleh chamfer ataupun fillet dia dengan select je kita punya bucu yang kita nak. Lepas tu tarik. Kalau tarik ke sini, ini jadi fillet. Fillet tu maksudnya dia macam rounded edge tepi ni. Tapi kalau chamfer, dia akan tajam macam ni. Untuk sini saya nak pakai fillet sebab kayu saya ada rounded sikit edge dia. Untuk tepi sini saya nak pakai chamfer supaya saya boleh jimatkan saya punya filament 3D printer saya. Dan dekat bucu ni kalau nak softkan, boleh select bucu kita nak soft tu, saya akan pakai fillet. Sikit je. Kan dah lembut sikit, lengkuk tu tak adalah tajam sangat. Okey, structure penting dah ada tapi tak siap lagi tau. Sebab kalau saya print ni tak ada lubang pun nanti. Untuk buat lubang ni senang je. Saya select body untuk holder saya. Dan saya pilih subtract ataupun tolak. Sebab saya nak buang batang-batang screwdriver tadi. Saya boleh pilih satu-satu macam ni tau. Tapi leceh kalau barang ni banyak. Nak senang, kita pilih je folder yang kita dah group awal tadi. Okey, dah okey. Tekan done. Saya boleh hidekan balik layer group tadi. Dah ada lubang-lubang. Sekarang kita boleh hantar ke slicer. Tapi sebelum tu, video ni disponsor oleh Perry Smith. Ni saya baru dapat dia punya vacuum wet dry ni. Dalam seminggu saya guna, memang puas hati. Jadi kalau nak dapatkan, boleh pergi ke Perry Smith punya Shopee. Beli kat sana, tengah promosi sekarang. Dah, jom kita sambung ke 3D printer kita tadi. Ini tengah print first layer. Disebabkan saya guna filament PETG, jadi tak boleh nak print laju sangat lah. Tapi 3D printer ni boleh print laju lagi tau. Kalau pakai PLA, memang korang boleh print laju. Okay, settle, tarik. Kita try First saya masukkan semua saya punya spanner hex dulu. Okay, cantik kemas. Kita try pula screwdriver. Ni masuk okey. Allah. Ini tak lepas lah sebab saya just ukur batang dia je. Saya tak ukur hujung depan ni. Alah. So, terpaksalah saya redesign balik dengan design yang lebih baik. Dia punya lubang tu dah ikut saiz yang betul. Tepi ni saya tambah tempat penyangkut saya punya caliper ni. Untuk jimatkan material, saya buat dua bahagian. Satu atas dan bawah. Tujuannya adalah untuk menjimatkan material saya. Bagi tengah tu kosong. Bawah je jadi stopper untuk hex tu. Kalau ini saya buat full panjang dia. Jadi banyak sangat lah material kita guna. Settle print, saya gam guna glue gun saja. Ni bawah, satu lagi bahagian atas. Tengok try masuk. Okay, kalau full dah siap, ini dia. Okay, nice. Sekarang kalau kita nak design benda yang kompleks sikit macam mana? Kalau yang macam tadi boleh kita ukur pakai caliper. Tapi kalau macam pisau ni, bentuk dia lebih kompleks. Kalau nak ukur pun boleh tapi leceh sikit. Caranya adalah dengan letak kat bawah dan kita ambil gambar. Kalau kita ambil gambar dekat-dekat macam ni, sebenarnya dia ada sedikit distortion. Bila kita nak design 3D ni, kita nak dapatkan betul-betul ketepatan tu. Sebab benda ni lagi-lagi benda kecil macam ni, dia punya error kalau 1mm dah lari, dia dah mungkin dah tak ngam dah. Nak kurangkan distortion tu sebanyak yang mungkin, kita kena ambil gambar jauh sikit. Sejauh yang boleh, tapi masih lagi clear dia punya detail-detail tu. Contoh saya ambil gambar tinggi macam ni. Untuk maksimumkan ketepatan saya cuba pakai kamera saya dan zoom in sejauh yang boleh. Macam ni. Ni maksimum saya boleh zoom dengan clear. Ambil gambar. Gambar ni transfer kat kita punya project. Tekan load, kita boleh rotate bagi lurus. Okay. Dan saya boleh trace balik macam proses kita design tadi. Cuma ni macam tak clear lah. Bila tak clear macam ni, sebab gambar tu jelas sangat kan, saya boleh pergi dekat item ni, saya boleh reduce dia punya opacity bagi boleh nampak tembus sikit. Barulah saya boleh trace balik dengan mudah. Terkeluar sikit tak apa, tapi jangan termasuk dalam, nanti dia ketat. Okay, settle. Saya hide yang tadi tu dan saya jadikan dia 3D. Saya boleh scale balik ikut scale yang sebenar dengan mengukur pisau saya punya kelebaran.
dapat 18.93mm. Saya buat satu line dengan kepanjangan 19mm lah, bagi lebih sikit je. Kemudian saya boleh scale objek ni. Pilih scale, saya kecilkan agak-agak. Okay, lepas tu saya pakai yang move punya mode. Saya gerakkan bagi kat bawah line ni. Saya gunakan scale balik. Skala tu akan start daripada bawah ni. Dan kecilkanlah dia bagi ikut kita punya kepanjangan yang kita target tu. Alright, nice. So sekarang kalau nak tepat lagi lah, saya boleh ambil ketebalan pisau tadi 0.6. Lepas tu pula mata tu maybe tajam sampai sini kan. Saya boleh chamfer kat mata ni. Okay, chamfer sini sampai 2mm. Bila dia. Okay, nice. Ini adalah ukuran sebenar dalam 3D. Saya nak try buat case dia. Saya akan pakai offset edge supaya dia akan buat line ikut dia punya edge ni kat luar. Dalam 0.2mm. Okay. Lepas tu saya akan buat sekali lagi. Saya nak buat tebal dinding ni dalam 2mm pula. Saya boleh tarik kat tapak dia sikit. Lepas tu tepi saya tarik juga. Sekarang pisau akan muat dalam tu tapi susah nak keluarkan. Jadi saya buat bulatan. Saya tarik ke bawah supaya kita boleh tolak pisau daripada bawah. Sini ada dua body sebenarnya. Jadi saya nak gabungkan body ni adalah dengan pilih kedua-duanya dan tekan union. Dia akan bergabung lah. Barulah kita boleh 3D print. Settle, kita try Ambil pisau, letak. Okey, ngam-ngam. Tapi nak keluarkan tu macam ketat sikit rasanya. Patut saya bagi longgar dalam 0.4 sikit kot offset. Ini 0.2 macam susah sikit nak keluarkan. Ini kalau untuk objek yang kompleks sikit lah. Kalau yang simple ni, pakai caliper je, dapatkan ukuran, kita boleh design dah. Atau nak lagi best, selain pakai kamera, dia ada, kalau industri punya lah, kita boleh pakai 3D scanner. Tapi saya tak ada sekarang. Untuk 3D printer daripada FL Sun ni, berat. Yang ini, disebabkan ini jenis Delta punya 3D printer. Tengok dia akan makan banyak ruang bahagian Z-axis ni. Sebab dia ada 3 set carbon fiber punya holder dekat sini. Ada 3 motor. Jadi bila dia nak gerak ni sampai atas, nampak benda ni besar macam boleh print tinggi. Tapi tak, dia sampai limit atas ni je dah. Sampai sini je boleh maksimum dia print. Ni area sini. So agak tinggi tapi dah ikut kesesuaian lah. Dia boleh print laju. Ketepatan dia pun not bad. Kita dah tengok test tadi kan. Dia punya error dalam 0.3mm macam tu. Boleh calibrate lagi kalau nak. Tapi bagi saya okey dah tu. Dengan dia ada auto bed leveling dia, okey lah. Cuma part yang saya kurang sikit dengan FL Sun V400 ni adalah ketinggian dia satu, terlalu tinggi. Satu lagi adalah dia punya wireless ni. Wireless dia kejap connect, kejap disconnect. Jadi ending saya pakai USB je untuk transfer file. Jarang saya pakai wireless. Wireless dia kurang reliable. Yang lain so far okey cun. Dan dia punya bed dia pun nak panas take time sikit. Dia punya print head dia ni panas dia laju je. Dia punya ni, dia punya bed ni slow. Tapi secara overall ini adalah 3D printer yang reliable. So itu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau korang ada pertanyaan tentang 3D printer, boleh komen kat bawah lah. Sama ada saya jawab dekat ruang komen ataupun saya akan buat video lain. Kalau korang nak support konten-konten education dekat Berani Buat ni, boleh join Patreon kat bawah. Dan kalau nak tengok banyak lagi video, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe, kat situ ada banyak video. Playlist pun saya dah sediakan dah. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum.